Highland Tower tu off limit ya. Kalau ada apa-apa jadi, kami pun tak boleh nak bantu. Tak perlulah korang nak jadi orang-orang yang kejar hantu-hantu ni semata-mata nak viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, disclaimer, kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ya ataupun terikut-ikut. Sebelum memula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan bawakan anda kisah berkenaan dengan Highland Tower. Jadi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Seperti yang kita semua tahu, Highland Tower merupakan sebuah tragedi yang menggegar negara kita tidak lama dahulu. Akibat daripada kejadian runtuhan ini, penduduk yang tinggal di Highland Tower pada masa itu bertindak untuk keluar serta-merta, meninggalkan barangan peribadi dan ruangan yang cukup luas untuk diisi oleh makhluk-makhluk Allah yang boleh dilihat dengan mata kasar dan yang tidak. Baiklah, kita teruskan. Kerana kita orang ni 5 sekawan telah pun rapat daripada zaman sekolah taska Islam lagi, kata dia. Mereka tanpa berfikir panjang setuju dengan plan saya lah. Orang kata nak pergi ke Highland Tower. Jadi malam tu saya, Faizal Han, Didi, Mazril, Pejo dan Ikhwan secara berjemaah menaiki sebuah Myvi pinjaman bapa saya untuk bersama-sama naik ke pangsapuri mewah kosong itu. Dan perjalanan kami dijalankan dalam keadaan yang berhati-hati dengan Pejo yang bertindak sebagai pemandu yang mahir memacu kenderaan kompak itu menaiki bukit yang tinggi. Amboi bahasa. Baiklah, teruskan. Sebelum sampai ke destinasi, diiringi dengan Hilai Tower. Biasalah kita nak naik ke, orang kata nak pergi Seekers kan, konon-konon kan, dengan Hilai Tower, dengan gurauan-gurauan kasar. Kita orang mulai senyap bila dah sampai separuh jalan menuju ke kawasan Highland Tower ni. Guys, nak sampai dah ni guys. Excited tak? Tak sangka akhirnya sampai juga kita kat sini, ujar Faizal Han. Dia ni adalah salah seorang peminat cerita hantu tau. Mana tak teruja kerana bakal menerokai destinasi seram terpaling top di Kuala Lumpur ni, kata dia. Dan setibanya di lokasi, Didi Mazril sudah mula beristighfar panjang. Astaghfirullahalazim, kata dia kan. Barangkali dah mula merasai betapa seramnya kawasan Highland Towers yang kini dikelilingi pagar-pagar zinc, menandakan bahawa kawasan itu kini adalah kawasan yang terlarang. Dan dengan tiba-tiba Faizal Han bertindak, membuka pintu kereta. Dia buka pintu kereta dan lari terus ke kawasan larangan tersebut. Faizal, bukan ni dah gila ke apa? Begitulah pekik daripada kawan saya seorang lagi nama dia Didi, yang terkejut dengan tindakan si Faizal tadi. Masak dah dengan perangai si Faizal ni yang suka bermain-main lah. Didi terus panggil, Faizal, woi balik untuk kembali ke kereta nak panggil si Faizal ni lah, menyatakan bahawa ini bukan benda yang boleh dibuat-buat main. Tak lama selepas itu, Faizal keluar balik semula daripada kawasan berkenaan dan terus masuk ke dalam kereta kita orang. Dan Didi pula tanpa melengahkan masa mula memberikan syarahan yang pedas kepada si Faizal ni lah. Kau ni apa benda buat perangai macam ni? Kita orang kan nak pergi jalan-jalan, kau relax lah, jangan buat perangai macam ni, kata si Didi lagi. Sorry guys, sorry, aku saja je tadi masuk, saja nak buat gempa. Sorry Didi, sorry guys.
Ini kata si Faizal tadi lah. Memandangkan tidak ada lagi kejadian tambahan lain yang terjadi, kita orang pun memilih untuk memandu pulang ke UiTM lah, kerana rumah sewa kami tidak jauh daripada universiti itu. Mula je kami menuruni bukit berkenaan, Faizal sekali lagi bersuara, "Guys, aku tertinggal barang lah ke atas," kata si Faizal. Dah mula dah buat hal. Kau ni serius lah weh. Jangan main-main. Mengangguk Sahih. Dan si Faizal tu mengangguk je lah, dalam keadaan yang macam marah lah. Pejo ni yang selaku sebagai driver tadi pun mulalah patah balik, naik kembali ke Highland Tower tadi. Dan dalam pendakian tu, telefon bimbit saya tiba-tiba bunyi. Dihubungi oleh tidak lain dan tidak bukan Faizal tu sendiri. Jal, kau ni kenapa call aku? Phone kau ke yang tinggal kat atas tu? Masak lah babe, kod-kod polis yang jumpa telefon kau ni. Dan Faizal dalam kereta waktu tu diam je tau. Dan saya menjawab panggilan phone misteri tu. Hello? Guys, weh, korang tinggalkan aku tu. Kenapa tinggalkan aku? Aku takut weh. Serius lah korang tinggal aku macam ni kat sini, macam tu je korang ni. Waktu tu saya dah macam mata saya melilap cari si kelibat si Faizal tadi, yang kini hanya senyum je. Dia duduk dekat tempat duduk belakang sambil tersenyum. Dan yang paling kesian si Ikhwan lah, sebab kerana dia kini berlaga bahu dengan si Faizal ni. Maksudnya si Faizal ni betul-betul duduk dekat sebelah si Ikhwan ni. Lepas tu si Faizal cakap, "Korang tahu dah kan, dihilangi dengan Hilai Tower." Setibanya kami dekat Highland Towers tu, Faizal terus buka pintu kereta dan keluar daripada kereta dan masuk ke pekarangan Pangsapuri tu, sambil pula digantikan dengan Faizal yang betul-betul ni yang sedang menangis teresak-esak kat kawasan tu. Dan kami semua diam seribu bahasa. Kami turun semula melalui jalan yang sama. "Korang semua ke mana tadi?" Ni pertanyaan daripada pegawai polis kepada kami yang hanya dibalas dengan lidah. Waktu tu dah kelu dah tidak berbahasa. Highland Tower tu off limit ya. Kalau ada apa-apa jadi, kami pun tak boleh nak bantu. Tak perlulah korang nak jadi orang-orang yang kejar hantu-hantu ni semata-mata nak viral. Jadi perjalanan kami ke Highland Towers tu akan selamanya tersemat di hati kami. Especially saya dengan Ikhwan yang dah siap berkomunikasi dan bersentuhan dengan makhluk misteri itu. Ini adalah kisah yang pertama. Macam pembukaan dia macam menarik tak? Baik, kalau anda masih minat lagi nak dengar cerita-cerita tentang Highland Tower ni, saya ada lagi kisah-kisah yang menarik menantikan anda. So, stay tuned and enjoy. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua ni, saya nak bawakan cerita. Sama lagi, kita masih lagi berada dekat Highland Tower. Tanpa panjang-panjang cerita, mari kita teruskan. Okey, cerita ni waktu saya zaman study dulu tau. Saya ni zaman dulu kala jenis yang suka cari-cari entiti ni. Dan saya dengan kawan saya memang suka masuk rumah tinggal, masuk bangunan tinggal, semata-mata nak mencari entiti ni lah. Kita orang ni pula style orang-orang yang berduit sikit lah. Dia orang ni bawa DSLR untuk tangkap gambar dan rekod video bagai lah. Thrill lah konon-kononnya, kata dia macam tu. Baiklah, pada tahun 2011 macam tu, waktu tu saya tengah final year, waktu tu degree lah waktu tu saya baru kahwin. And saya dengan wife saya waktu tu PJJ antara dua negara. Dan waktu ni bila video call je, wife saya memang bising lah. So saya ni stop keluar tengah-tengah malam tu kan, cari hantu konon. Tapi saya ni degil, tetap nak juga pergi cari hantu ni. Yalah, wife jauh dan saya pula duduk sorang-sorang kat rumah. Of course lah, bosan weh. Ni kata dia lah. Jadi 2 minggu sebelum saya nak rush untuk final presentation untuk final year saya plan baik punya tau, nak pergi mencari gitulah dia kan. So saya pergi sana ni 6 orang 2 biji kereta, 1 kereta 3 orang. Dan plan kita orang untuk malam tu nak pergi ke Highland Tower.
Actually time tu dah kali ketiga tau kita orang pergi. Tapi sebelum ni tak adalah apa-apa sangat, sikit-sikit je lah, gangguan manja je kata dia. Jadi kita orang ni gerak daripada rumah dalam pukul 11 malam macam tu, dan sampai sana pukul 11.45 malam. Relax dulu, isap rokok dulu kan. Pukul 12 kita orang mula masuk ke arah satu blok yang tinggal. Suasana malam tu sunyi tau daripada biasa. Gelap. Kita orang pakai torchlight je pun, sambil suluh, sambil pegang kamera kan. Jadi tengah-tengah jalan tiba-tiba member saya yang jalan ni paling belakang sekali, dia lari ke depan, lari pergi depan, jalan paling depan sekali. Sebab dia rasa ada orang cuit dia tau. Tapi waktu tu dia tak cakap lah, dia diam je kan. Balik tu baru dia cerita. Jadi kita orang pun naik lah, floor by floor, naik dari satu tingkat ke satu tingkat, dari masuk dari satu unit ke satu unit yang lain. Jadi kita orang suluh pakai torchlight je, macam saya cakap tadi, sunyi je, tak ada apa-apa pun. Dan sampailah ke floor 7, tingkat 7. Semua dah penat dah. Yelah, sebab naik tangga kan, masing-masing mana ada lift kan. Member saya yang pertama ni, ni ada pertama kali dia ikut ni, dia punya mulut tu agak celupar sikit lah tak ada apa-apa pun weh. Aduh, masuk tempat macam ni, mulut mana boleh celupar kan. Tapi saya pun iyakan je lah, sebab malam tu memang sunyi, lain-lain daripada malam-malam yang sebelum ni lah. Sebelum-sebelum ni ada gak bunyi orang kata tapak kaki ke apa. Tapi bila dah rasa macam tak ada apa-apa kat atas ni, so kita orang ni semua lepas buat discussion sikit, kita orang decide nak gerak turun ke bawah. Jadi sampailah ke bawah, betul-betul dekat dengan area blok yang runtuh tu, tiba-tiba dengar tau macam bunyi suara kucing mengiau. Waktu tu semua berhenti tau. Semua berhenti bila dengar balik dengan suara budak panggil, Mama. Macam ada dengar bunyi suara budak panggil. Astaghfirullahalazim, punya apa ni? Sayup-sayup, tapi dalam nada mengerang sambil menjerit macam tu. Dan semua orang macam fokus tau. Lepas tu saya rasa dah macam rasa tak sedap hati tau. Dah start meremang. Memang tak payah cakap lah, tapi ada satu feeling macam tak best tau macam tu. Dan member-member saya pun rasa tak sedap hati juga. So kita orang waktu tu decide, kita orang nak gerak balik dah kan. Dah rasa tak ada hatinya tu, kita orang pun decide nak gerak balik. Dan seminggu selepas tu, saya dah mulalah fokus pada final presentation saya tu. Budak Archie ni tak tidur malam untuk siapkan design untuk final presentation tu adalah perkara biasa. Dan untuk 1 minggu lepas pergi Highland Tower tu, memang saya fokus sangat siapkan design saya saja. Dan sebab design tu dah lah tentu, orang kata penentu saya grad ataupun tak tahun tu. Dan seminggu tu adalah saya tidur dalam satu hari tu 1-2 jam je sehari. Itu pun tidur siang je. So anda semua boleh bayangkan lah keadaan saya macam tu waktu time tu macam mana, dengan mengantuknya, dengan sakit-sakit badan ni, semuanya cukup lah. Jadi hari saya selesai final presentation tu depan panel lecturer, balik tu badan saya dah memang benyai, lunyai habis dah kan. Final presentation tu settle lah lebih kurang dalam pukul 3 ke 4 petang macam tu lah. So saya pun balik rumah tu, saya pun plan nak kadak je lah tidur-tidur saya sebelum ni, kadak tidur okay. Sebelum tidur saya macam biasa, saya akan video call dengan wife saya dulu. So tengah-tengah saya nak end call dengan wife saya tu, tengah duk bye-bye I love you gitu, saya dengar pintu bilik saya macam ada orang tendang macam tu. Astaghfirullahalazim, kuat gila bunyi dia. Nak kata angin, pintu saya tertutup kot, bagai nak luruh pintu tu, dengar bunyi kena tendang macam tu. Dan jantung saya waktu tu rasa dah macam nak tercabut juga tau. Segala bulu yang ada dekat badan saya waktu ni, ya Allah, dah mencanak-canak je naik. Dah lah, yelah, badan waktu tu dengan tak cukup restnya, memang tengah lemah. Confirm lah semangat saya waktu tu memang lah tengah lemah sekali. Dan saya pun suruh wife saya tengah video call waktu tu, tunggu kejap yang kejap. So saya pun buka Yasin dan segala-gala surah lah yang ada dalam PC saya waktu tu. Dan saya punya wife waktu tu pun macam pelik lah,
Dan saya pun beritahu dia lah, yang ada bunyi orang tendang pintu. Itu pun macam saya tak macam nak bercakap tapi tak boleh keluar. Saya just WhatsApp je. Waktu nak bercakap tu suara macam tersekat-sekat. So saya text wife saya waktu tu sambil tangan terketar-ketar nak mengatakan yang ada orang tendang pintu tu. Jadi bila dah okey, barulah saya dengan wife saya tadi end call. Dan malam tu saya cuba nak lelapkan sebab badan saya ni dah letih sangat, dah penat sangat. Yelah, penangan seminggu tak tidur punya kerja kan. Tapi saya tak boleh rasa macam tak boleh nak lena tau tidur. Rasa macam ada orang tengah perhatikan saya je. Tapi dapat jugalah tidur. Orang kata tidur-tidur ayam gitu kan. Dan keesokan harinya saya tak keluar tau daripada bilik saya sampai waktu lunch. Barulah saya keluar. Nasib baiklah orang kata dalam bilik saya ni ada toilet. So nak mandi ke, nak solat ke, dalam bilik je dah boleh. So saya ni pula duduk memang seorang-seorang je. Sebab rumah tu rumah wife saya beli sebelum dia further study dulu. Jadinya bila wife saya tak ada, saya memang duduk seorang-seorang je lah. Tak ada housemate. Jadi rumah tu memang saya seorang dalam rumah tu. Waktu lunch dalam pukul 2 petang macam tu, saya decide nak keluar rumah kan, sebab lapar weh, nak pergi cari mamak lah, orang kata cari makan kan. Suasana rumah saya memang terasa seram, sangat-sangat seram daripada biasa tau. Dan perangai saya pula, sebelum keluar saya memang akan tutup segala pintu, segala tingkap, sliding door, semua saya nak tutup ya. Waktu saya nak pergi tutup sliding door dekat balcony tu, sekali saya nampak di sebalik langsir sliding door tu macam ada sebelah muka yang putih, pucat dengan mata yang merah. Separuh saya nampak dan separuh lagi di sebalik langsir macam tu. Dia macam mengendap-endap macam tu tau. Bola mata dia meliar tau, 360 darjah, pandang sekeliling dalam rumah. Jadi terus saya tak jadilah saya nak tutup sliding door tu kan. Terus je saya keluar daripada rumah tu. Dan malam tu saya tidur rumah member saya lah dekat tingkat 7. Dan 2 hari jugalah saya bertapa dekat rumah member saya untuk pulihkan badan, untuk pulihkan semangat saya lah. Orang kata pada pagi keesokannya, hari yang saya tidur rumah member saya tu, ada member saya seorang ni, budak rumah tingkat 7 tu jugalah datang beritahu kat saya tau. Malam pertama yang saya tidur kat rumah dia orang tu, ada perempuan datang tau, berdiri dekat tingkap bilik member saya ni. Bilik member saya ni paling depan sekali tau, bersebelahan dengan pintu masuk. Ada satu tingkap single kat bilik dia tu menghadap ke depan. Kat situlah dia nampak ada perempuan berdiri. Dan dia kata ada benda ikut saya. Nasiblah dia ni pun macam pandai-pandai sikit-sikit lah, pandai mengubat gitulah kan. Malam tu dia pagar rumah tu dengan garam kasar kat pintu masuk tu. Dan lepas 2 hari, badan saya pun dah, orang kata dah okey sikit, dah rasa kuat sikit kan. So saya pun beranikan diri nak balik rumah saya sendirilah. Jadi 2 member saya tadi ikut sekali nak hantar kan. Time tu dekat ruang tamu, kat ruang tamu tu saya dapat rasa tau yang benda tu dekat bilik tengah tau. Tengah saya bersembang-sembang dengan 2 orang member saya ni, benda tu main ketuk-ketuk pula. Dia ketuk dekat pintu bilik tengah tu tau. Bunyi dia macam kalau kita pergi rumah orang, ketuk pintu tu, sebelum kita nak bagi salam tu kan kita ketuk pintu kan. Macam tu lah lebih kurang Meremang, tak usah cakap lah. Memang meremang, rasa besar je kepala ni. Segala bulu dekat badan ni rasa terpacak-pacak dah. Terus lah 2 member saya ni balik lah. Tapi waktu tu saya stay lah kan, sebab rumah saya takkanlah saya nak kena orang nak tinggalkan rumah saya lagi kan. Kenalah kuat sikit. Tapi sekuat-kuat saya pun masih lagi rasa tak tenteram tau. Sebab saya tahu benda tu ada. Jadi saya minta tolong member saya yang pandai lah dalam bab-bab macam ni. Tetapi benda tu marah tau. Benda tu jadi marah dia, sampai demam member saya yang cuba tolong tu. And last sekali member saya tu ajar macam mana cara nak hantar benda tu balik. Dia ada 2 cara kata dia. Cara pertama, hantar cara baik. Dan cara kedua, satu cara lagi lah, halau lah. Itu cara kasar dia lah tapi saya pilih, orang kata, nak hantar dia biar dengan cara baik lah cara dia ialah saya kena pergi hantar benda ni balik lah Jadi pada hari yang sama, waktu yang sama,
kedudukan dalam kereta pun mesti sama macam mana saya pergi dulu tu. So untuk tunggu hari yang sama tu, saya kena tunggu lagi 6 hari. Jadi bertahan je lah saya waktu tu. Dalam masa 6 hari tu, hadap je lah orang kata. Bunyi orang ketuk-ketuk pintu, macam rasa diperhatikan je, rasa macam ada orang intai-intai dekat luar tingkap tu. Memanglah tak tenteram sangat jiwa dan raga ni kan. Saya duduk rumah tu dalam masa tu memanglah rasa macam astagfirullahalazim, tak seronok betul rasanya. Itu pun nasib dia ni tak ada nak menunjukkan diri. Jadi saya pun tak adalah nak pandang luar bilik sangat kan. Dalam masa 6 hari tu memang hidup saya ni dalam bilik saja, tak keluar-keluar. Lagipun member saya yang tolong saya tu cakap benda tu tak boleh masuk dalam bilik yang saya duduk ni lah, maksudnya bilik master bedroom tu. Saya pun tak tahulah kenapa. Maybe sebab dalam masa 6 hari tu PC saya ni saya memang pasang 24/7, pasang ayat-ayat suci Al-Quran je kot. Jadi memang saya rasa macam tu lah, sebab pasangkan ayat-ayat Al-Quran tu, benda tu tak mengganggu kat situ. Dan selepas 6 hari dan hari yang dinantikan untuk hantar benda tu balik pun telah tiba. Dan saya ingat lagi, hari tu pada hari Khamis, dan semua 6 orang member-member saya yang hari tu ikut sama tu datang ke rumah saya lah. Semua dah siap-siap lah, orang kata dah tahu cerita dia macam mana, apa yang kita nak kena buat sekarang ni. Semua masing-masing dah plan, dah tahu dah. So siap-siap nak gerak lah. Sebelum gerak tu, saya buka pintu bilik tengah tu. Saya cakap, dah, jom aku nak hantar balik ni. Lepas tu saya rasa tegak je tau bulu roma saya waktu tu. Betul-betul rasa macam ada benda follow tau kat belah kanan saya. Dan kita orang jalan je lah, turun pergi kat kereta kan. Dengan atas kereta semua diam je. Dan kereta saya waktu ni terasa berat sangat. Dan perjalanan nak pergi tu rasa macam lambat sangat nak sampai tau. Dan bila sampai je dekat area Highland Tower tu, saya parkkan kereta. Kita orang semua keluar daripada kereta tau. Dan saya pun buka pintu yang belah benda tu duduk. Tempat kosong kan, tempat seat kosong tu kan dalam kereta tu, sebab ada 3 orang kan dalam kereta. So ada satu tempat tu kosong. Jadi kita beranggapan yang makhluk tu duduk kat tempat seat kosong tu lah. Bila saya buka pintu kereta tu, sekali lagi saya cakap, jom, nak hantar balik, jom keluar. Saya cakap macam tu. Dan saya rasa meremang tau. Kuat gila dia punya rasa meremang. Memang rasa tegak je, segala bulu roma ni sampai ke kepala rasa meremang dia tu. Dan kita orang jalan sampai ke pintu masuk tempat tu. Nak masuk ke kawasan tu, memang ada macam kayu penghadang tau, yang authorities tutup. Tahun yang saya pergi tu tak ada lagi pintu zinc yang macam kat dalam movie tu tau. Sampai di situ saya cakap lah, sampai sini je kita orang hantar. Kita orang janji takkan datang lagi dan kacau lagi tempat ni. Dan kemudian kita orang berenam ni gerak lah, orang kata pergi kat kereta. Waktu jalan balik ke kereta tu, saya dapat rasa tau macam ada benda tertinggal kat belakang. Dan sebelum masuk ke kereta, kita orang baca tau 4 cool dan apa-apa yang patutlah kita orang baca. Dan kita orang terus start kereta, terus gerak balik. Lepas saya hantar 2 member saya yang tumpang saya tu balik ke rumah dia orang, saya teruslah balik rumah saya. Sampai rumah, saya pagar rumah saya dengan 4 penjuru. Saya azan 4 penjuru. Sebab saya risau jugalah. Sebab ni kenapa saya risau lah, wife saya waktu tu dah nak balik dah esok harinya tu. Nak kena ambil dia dekat airport pukul 11 macam tu. Dah lah dia tu sekarang ni dah beberapa minggu pregnant. Risau juga saya, kata dia kan. Dan mulai daripada saat tu saya dah tak pergi dah kawasan tu. Orang kata kerja gila lah nak cari-cari entiti tu. Dan saya pun dah tak buat dah benda-benda macam tu lagi. Saya dah serik. Tambah-tambah lagi bila wife saya dah pregnant. Dan member saya yang dulu tolong saya, orang kata sampai demam-demam tu, sempat tanya benda tu tau, kenapa dia follow saya. Dan benda tu cakap dia sukakan saya dan nak jadikan saya ni sebagai anak angkat dia. Dan dia juga suka rumah saya sebab rumah saya cantik, kata dia. Selesa. Bilik tengah tu pula ada perabot semua, lengkap tau, dengan katil semua. Tapi tak ada orang duduk dalam bilik tu. Benda tu nak tolong jaga saya, kata dia. Nak jaga rumah saya, kata dia. Dan mak mertua saya pun adalah suruh orang kat kampung ni tengok-tengokkan juga. Dan orang tu pun cakap benda yang sama tau. Benda tu suka kat saya. Dia nak anggap saya ni macam anak dia. Dan dah seminggu tau dia dekat rumah saya
Barulah dia tendang pintu tu kan. Tadi saya cerita, dia tendang pintu tu sebab dia nak saya tahu yang dia ada. Kata orang kampung yang tengok kan tu, yelah orang kampung yang tengok-tengok kan tu lah, benda tu cantik orangnya, Melayu tapi Chinese look macam tu kan, berperwatakan macam orang yang orang kata orang yang ada kelas lagi tu kan, rambut lurus panjang, umur dalam 40-an gitu kan, kulit putih tapi pucat dan mata dia warna merah. Dan saya assume mungkin benda tu salah seorang mangsa daripada runtuhan Highland Tower tu dulu. Jadi ini adalah kisah seram Highland Tower. Macam mana anda rasa kisah-kisah macam ini? Okey tak? Kalau anda minat dengan kisah-kisah seram macam ni lagi, bantulah saya dengan subscribe channel ni ya. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak-banyak video yang baik, yang menarik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.